Ada satu soalan yang penting yang tak pernah ditanya oleh siapa-siapa. Bising. Saya ini adalah joran-joran kita. Kita minat memancing lah. Mungkin lepas ni kita boleh buat konten memancing di atas bot. Ni kita punya kita punya motor-motor kita. Bukan semua saya punya, ada few yang bos saya punya. Saya punya dekat sini lebih kurang ada dalam 2 batang ni kot. Jadi hari ni staff pun banyak yang work from home. Jadi office kosong, kita pun ada masa lah untuk buat konten sikit. Saya mohon maaf sebab gap antara video ini dengan video yang sebelum ni terlalu jauh. Dia pun ada buat business sanitizing. Jadi disebabkan kes di Selangor ni semakin meningkat, jadi saya pun sedikit busy lah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni kes di Selangor pun dah makin turun. Jadi saya pun dah kurang busy. Jadi kita akan go through a few soalan-soalan yang telah ditanya ni. Saya akan cuba untuk jawab dengan lebih mendalam lah. Yang pertama sekali ialah Rais ni Caprice punya kan. Rais ni bukan Caprice punya. Rais ni adalah satu syarikat pelaburan dari Australia. Dia bernaung di bawah PNB, Permodalan Nasional Berhad. Seperti yang kita tahu, Australia ni adalah lebih advance lah daripada Malaysia. Disebabkan itu Rais di Australia pun adalah lebih advance daripada Malaysia. Pilihan untuk portfolio pelaburan juga lebih banyak. Kemudian saya nak betulkan dulu jawapan yang saya dah jawab untuk soalan dari Muhammad Faris ni. Untuk Wahid account, kalau nak delete balik portfolio kedua tu boleh ke tuan? Sebenarnya pengiraan untuk dua portfolio ni adalah daripada dua aktif portfolio. Macam mana klasifikasi untuk aktif portfolio tu? Aktif portfolio bermaksud adalah akaun di atas RM100. Jika anda ada dua portfolio, satu lebih daripada 100 dan satu lagi bawah 100, contohnya RM99, dia akan dikira sebagai satu portfolio sahaja. Jadi fees akan reflect daripada situlah, dia bergantung kepada sama ada portfolio yang kedua tu aktif ataupun tidak. Jadi bagi menjawab soalan ni, sebenarnya cukuplah jika anda tak aktifkan akaun yang kedua. Cara untuk tak aktifkan akaun kedua adalah anda kena biarkan akaun yang kedua tu jumlah investment dia adalah di bawah 100. Kemudian macam mana nak stop penggunaan Rais ni? Yang Rais ni kalau nak stop penggunaan dia, kosongkan akaun dan juga unlink kad bank. Sebab saya pernah kena sekali selepas saya buat video yang pertama tu, saya linkkan akaun bank hanya untuk buat konten lah. Kemudian saya lupa untuk tutup dan unlink kad bank. Jadi dah tarik saya punya duit dalam RM16 lah. Tapi saya dah clearkan balik, saya dah kosongkan dan juga saya dah unlink kad Maybank saya. Okay, untuk soalan seterusnya dari Pablo. Assalamualaikum tuan, kalau kita nak invest, letak sekali amount atau letak RM100 sebulan, mana lagi elok? Saya nak taruh 4 tahun dan minta pendapat anda. Okey. Soalan ni lebih kurang dengan soalan yang selepas tu, Hafizi Agman. Sebenarnya untuk dua-dua akaun ni tak ada kewajipan untuk anda letakkan 100 sebulan ataupun apa-apa amount secara fix untuk 1 bulan. Di Rais anda boleh masukkan rendah RM5 ataupun di Wahid anda boleh masukkan RM100. Tetapi rules untuk pelaburan adalah jika anda letak secara berkala dan fix setiap bulan, itu adalah lebih baik daripada anda letak sekali sahaja. Macam Pablo ni, kalau dia letak 100 sebulan adalah lebih baguslah daripada letak one lump sum. Atas reason yang pertama, kita dapatkan habit untuk menyimpan. Yang kedua ialah kita nak dapatkan dollar cost averaging. Kemudian nak tanya, ada beza tak kalau invest RM5 dengan RM100? Jadi kalau anda tengok dan fahamkan video saya sebelum ni, invest RM5 berbanding dengan RM100, anda akan rugi sikit lah dari segi percentage. Tapi kalau anda nak tackle habit menyimpan ataupun anda selalu belanja menggunakan kad Maybank, charges sebulan adalah RM1.50. Dalam 4 bulan anda dah dikenakan charge sebanyak RM6, lebih dari berapa yang anda telah invest. Kalau Wahid ni RSB boleh ke? Okey, untuk Wahid, soalan ni saya anggap dia tanya bagi tujuan deposit lah. Bagi tujuan deposit untuk Wahid dan Rais ni tak ada masalah. Semua bank-bank boleh, anda boleh tengok senarai-senarai bank yang dibenarkan untuk buat deposit lah. Tetapi untuk Rais, untuk function roundup, buat masa sekarang ni hanya untuk mereka yang ada akaun Maybank sahaja. Kenapa hanya Maybank sahaja? Okey, ini saya punya anggapan sajalah. Disebabkan Rais Malaysia adalah anak syarikat PNB.
dan Maybank juga adalah nak syarikat PNB. Jadi disebabkan itulah saya rasa usaha sama untuk buat function roundup ni lebih mudah. Saya percaya diorang memang dah masuk ke bank-bank lain untuk dapatkan kelulusan buat roundup. Tapi saya rasa benda tu quite susah lah, sebab kita nak ambil duit daripada bank orang lain kan. Tapi tak tahulah masa depan kalau kalau dia boleh tambah lagi senarai bank-bank untuk function roundup tu, itu lagi terbaik. Tuan, saya invest dalam Wahid tapi sekarang rasa bertukar dekat Rais. Adakah patut saya bertukar dekat Rais? Okey. Sebenarnya untuk soalan macam ni, dia tengok selera, tengok target dan faham kos tu betul-betul. So, saya first time tahu pelaburan ni, saya nak tanya mana lagi terbaik. Dan selamat Halal, Rais dan Wahid. Terima kasih. Kalau dari segi selamat, dua-dua selamat. Dua-dua pun legal, selamat. Tapi risiko tu tetap ada. Risiko untuk apa? Ada berbagai risiko, contohnya liquidity risk, currency risk. Tapi kalau Wahid disebabkan dia invest di overseas juga, dia terdedah sikit lah dengan currency risk. Jadi untuk kita ni, apa yang paling penting adalah kita fahamkan kos dan kos mana yang kita rasa yang paling terbaik untuk kita. Ini menabung ke? Setiap bulan ada dapat profit tak? Ini adalah pelaburan. Setiap bulan boleh dapat profit dan setiap bulan boleh dapat loss. Apa yang kita buat ni ialah lebih kurang macam ni. Layman term dia ialah kita bagi duit dekat orang untuk orang laburkan. Tapi aktiviti ni berbezalah dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Aktiviti ni adalah berdaftar dan diluluskan oleh Securities Commission. Jadi ada a few kawan-kawan kita yang minta saya buat review tentang apps-apps lain. Contohnya Best Invest, Stashaway dan lain-lain. Saya akan cuba untuk buat review tu, tapi tujuan saya sebenarnya bukan untuk buat review apps. Bagi saya cukuplah sekadar saya buat review apps yang saya nak gunakan sahaja. Kemudian apa yang penting adalah bila kita dah pilih, kita stick to one. Dan yang penting bukan apps itu, yang penting adalah kita punya simpanan. Macam mana cara kita nak naikkan simpanan kita ke tahap yang paling maksimum. Apa guna kalau kita ada banyak-banyak apps tapi kita cuma ada sini 100, sini 100, sini 100, sini 100. Pelaburan yang bagus yang saya cuba sampaikan bukan berbentuk macam tu. Kalau guna dua-dua apps ni okey tak tuan? Okey. Kalau anda nak guna dua-dua apps ni serentak sekali pun okey. Macam saya sebenarnya sebelum ni pun saya dah test untuk gunakan dua-dua apps ni, tapi disebabkan faktor kos dan juga amount dalam simpanan saya tu tak banyak, jadi saya memilih untuk pergi ke Wahid dahulu. Jika anda mempunyai modal yang lebih banyak, tak ada masalah jika anda nak buat dua-dua apps sekali. To be honest, nanti akan sampai masa saya pun akan run dua-dua apps ni secara serentak. Kira murah lah tu, harga Nest Ice ikat tepi. Ya betul. Sebenarnya, kalau kita tengok dari sudut kos, untuk percentage terhadap pelaburan kita, memang RM1.5 itu tinggi. Andai kata amount kita adalah RM100 sahaja. Tetapi, jika apa yang kita nak kejar adalah habit menyimpan, RM1.5 tu sebenarnya berbaloi lah. Saya bagi contoh, jika korang nak simpan duit di tabung haji, ada dua option. Maybe ada lebih lah, tapi saya bagi contoh dua option. Yang pertama, korang boleh walk in ke tabung haji sendiri, over the counter. Dan yang kedua, korang boleh masukkan duit tu melalui apps Maybank ataupun CMB atau apa-apa bank yang adalah. Tetapi bila gunakan transfer ni, dia ada charges. Charges dia adalah RM RM1. Okey, kalau kita ambil sudut cost, kalau kita just transfer RM100 ke tabung haji dan di-charge RM1, maknanya awal-awal kita dah rugi 1%. Tetapi on the other side, kalau kita tak bear that cost RM1, 100 tu mungkin akan hilang. Jadi kalau anda tengok di sini, ada banyak soalan di komen-komen ni, tapi ada satu soalan yang penting yang tak pernah ditanya oleh siapa-siapa. Jadi saya akan tanya soalan tu sendiri, kemudian saya akan jawab di video yang seterusnya. Soalannya ialah, apa akan jadi pada duit anda bila anda meninggal dunia? Semua orang nak melabur, tapi sedikit orang je yang nak tahu apa jadi pada duit pelaburan tu bila dia orang dah meninggal dunia. Terima kasih. Jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh teruskan tanya di komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Jumpa di video seterusnya untuk saya menjawab soalan yang tidak pernah ditanya.
Semoga bermanfaat. Tagline saya, bermula awal, bermula sekarang. Assalamualaikum.